Saya ucap terima kasih, dan saya tak sangka Kemaman ni nampak ada kebangkitan rakyat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih betul. Dan saya hari ini satu hari jelajah Terengganu sampai setakat ini kali kedua dalam beberapa minggu ini. Saya ucap terima kasih kerana tak ada cat bau dan batu bau di baling. Maknanya matang orang Terengganu, alhamdulillah. Saudara-saudari, saya baca tadi mukaddimah tentang pujian kepada Rasul, dan ini sesuai dengan kita menyambut hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib, Madinatun Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu persiapan yang perlu. Ini satu pengajaran yang penting. Tidak ada ideologi agama dunia yang menetapkan tarikh awal tahun itu tarikh hijrah. Kebanyakannya tarikh lahir. Kerana Islam iktiraf perubahan, perjuangan atau mujahadah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Perjuangan itu penting, saudara. Ya. Kita belajar daripada hijratun Nabi ini kerana ia tidak berlaku tanpa wahyu, tidak berlaku tanpa persiapan. Orang Mekah dipersiapkan. Kita tahu Muzammil, Mudaththir, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kebesaran Tuhan. Bangun dari kealpaan kita. Bangun daripada keadaan kita yang berselimut, kecuaian kita, kemalasan kita. Bangun. Untuk apa? Wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir, bangun. Wa rabbaka fakabbir, dan tunduk kepada kebesaran Tuhan. Ini dia arti Islam. Ini asas yang boleh bawa perubahan. Sebab itu dalam Muzammil, Mudaththir, latihan ibadah memperkuatkan keimanan kita itu asas. Orang tak boleh beli, orang tak boleh ugut, orang tak boleh tipu, orang tak boleh fitnah, kerana asas akidah dan akhlak kita itu kukuh. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan badan kita, rupa kita, dan jiwa kita, dan akhlak kita. Ini persiapan yang berlakunya, akhirnya berlakunya yang disebut hijrah. Kita tahu hijrah peranan sahabat setia Abu Bakar Siddiq, peranan anak muda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda yang sanggup berjuang, yang ambil risiko, bukan ambil RM20 baling batu. Anak muda yang faham perjuangan dan tahu perik perjuangan untuk membawa perubahan. Itu Ali bin Abi Thalib. Kita tahu peranan wanita Asma binti Abu Bakar, mengandung 7 bulan. Dipercayai wanita yang ikhlas, wanita yang cakap benar. Ini yang disebut seorang peranan wanita dalam menjayakan hijrah, Asma binti Abu Bakar. Kita tahu peranan orang bukan Islam, Abdullah bin Abu Uraqah, bukan Islam, yang tahu jalan logistik di antara Mekah ke Madinah, yang bersama. Dia tidak Islam tapi mendukung, boleh dipercayai untuk bersama Rasulullah SAW. Ini berlaku hijratun Nabi. Bab ini kita dengar, tapi saya nak sebut bagaimana Madinah, Yathrib, kita nak robah. Kata seorang sarjana, seorang pejuang Islam, mujahid, yang kemudian dibunuh di Amerika, orang Palestin, namanya almarhum Ismail Faruqi. Jadi profesor di Philadelphia University, dibunuh. Sampai sekarang tak tahu mana siapa yang bunuh puncanya. Amerika dengan segala kecanggihan tak tahu siapa bunuh, kerana memperjuangkan Islam. Dia sebut satu ungkapan yang sangat menarik. Kata dia, ecumenical community par excellence. Hijrah itu melahirkan satu masyarakat. Bukan dia masyarakat, kata dia. Bukan any community. Bukan nak tubuh masyarakat. Kita nak buat perubahan, islah mastata'at.
Dalam Al-Quran doa Nabi Allah Shu'aib ini bukan nak tukar kerajaan sahaja, bukan nak tukar Perdana Menteri atau Menteri besar, tak. Mesti bawa perubahan, islah sedaya upaya kita. Kata Mar Faruqi, ecumenical community, bukan saja satu community itu masyarakat yang terasnya itu tauhid, masyarakat yang terasnya itu akhlak yang baik, masyarakat yang benci maksiat dan fitnah, kemungkaran dan penindasan. Masyarakat tidak mau kekayaan dibolot oleh segelintir dan rakyat merempak. Ini dia perubahan yang dibawa oleh junjungan besar Imam Muhammad SAW. Par excellence, kerana tidak masyarakat biasa, merdeka biasa, tidak merdeka seperti biasa, tidak. Merdeka bebas hijrah ini untuk mengangkat martabat excellence, excellent, itqan fil amal, kemurnian. Ini yang dicapai dalam hijrah. Saya nak rumuskan soal hijrah ini sedikit saja. Apa yang dipersiapkan di Madinah, yang kita cakap tadi di Mekah. Di Madinah itu ada 2 kali rombongan, Bai'ah Aqabah al-Ula dan Bai'at al-Aqabah al-Thaniyah. Bai'ah janji, sumpah. Aqabah nama tempat. Al-Ula yang pertama, dan Bai'at al-Aqabah, Bai'ah janji. Aqabah nama tempat. Al-Thaniyah yang kedua. Yang kedua ini untuk wanita kita harus salute. Disebut Bai'at al-Aqabah an-Nisa. Peranan wanita luar biasa dalam perjuangan. Kalau orang mengatakan perjuangan kita boleh berlaku dengan meminggirkan peranan wanita, saya kata salah. Hijrah ini daripada Asma, daripada persiapan Sayyidatina Khadijah, Asma, dan kemudian Bai'at al-Aqabah an-Nisa, peranan wanita itu sangat penting. Nah, kalau saya belajar dari pengalaman ini, kalau kita nak bawa perubahan atas nama Pakatan Rakyat, maka peranan wanita itu mesti kita martabatkan. Tak boleh kita pinggirkan, tak boleh kita anggap remeh, kerana bai'ah kedua itu Bai'at al-Aqabah an-Nisa, digelar bai'ah wanita kerana wanita bersama dalam rombongan dari Yathrib, nama lama kota Madinah, yang menemui Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Pertama, mengirim seorang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum ini seorang buta, miskin, pakaian yang lusuh, tapi orang yang warak, yang menghafal Quran, yang darjat ketakwaannya tinggi. Sudah tahu ayat Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma? Itu teguran, pengajaran kepada kita, teguran kepada Rasul. Jangan hanya pandang orang-orang besar, belajar dan pandang. Karena abasa wa tawalla ini kamu berpaling. Abdullah bin Maktum ni pergi jumpa Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, Rasulullah tengah berunding dengan pembesar-pembesar Arab. Jadi tak sempatlah tengok Abdullah ini, dia berpaling. Nantilah, lah sebentar. Quran menegur, Abdullah bukan pembesar, Abdullah bukan orang kaya, Abdullah bukan orang pengaruh, tapi Abdullah itu orang miskin, tetapi Abdullah itu orang baik dan tahap ketakwaannya tinggi. Jangan berpaling kepada dia. Saya tahu masalah tak mudah, sebab itu saya belajar. Saya kata dalam majlis, kalau kita pergi Merdeka Rakyat, jangan siapkan kerusi untuk pimpinan, biar kita turun diri. Sebab tu bila saya masuk sekarang, kalau majlis seperti ini, saya duduk dulu dengan ayat, walaupun pinggang saya lengoh. Betul. Kerana apa? Kita tak mau baca cerita Abdullah bin Maktum, tapi kita tak amalkan. Masalah Islam di Malaysia, di mana-mana ini dia, bicaranya menarik, amalnya kosong. Kalau bicara, kita mestilah jaga Islam ini dan lawan rasuah. Rasuah dilawan, tapi menteri darah, syarikat dia sapu, balak dia sapu, tanah dia sapu, lembu pun dia sapu. Punah pun ya. Bagaimana? Cakap wasatiyah. Hidup mesti sederhana, gula makan sikit tapi pimpinan tengok berlian Subang,
bukanlah sanggut lah, cincin, cara pembaziran, mewahnya, tapi cakap wasatiyah, kesederhanaan. Ada Ustaz UMNO pula pergi, ya wasatiyah yang bagus, inilah adian terbaik yang pernah kita dengar, memang Islam. Ustaz UMNO. Ini masalah. Sebab itu saya katakan Islam ini, kalau kita nak cakap hijratan Nabi Muhammad SAW, mesti semangat penghayatan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan yang mesti ada. Itu Quran mengingatkan kita tentang penghayatan, amalan, bukan bicara. Berapa ramai pemimpin dunia yang bicara soal kita akan tolong rakyat, dia buat curi puluh bilion ringgit. Tengok Ben Ali Tunisia, kita akan tolong rakyat Tunisia, dia keluar buat lari puluh bilion ringgit. Ketul emas ya, berbilion angkut bawa lari. Kita tengok Hosni Mubarak Mesir, kita orang dipuji dia, puja dia sebagai tokoh paling besar dunia Arab, pakar ekonomi, orang menyatukan Mesir, orang yang berani berjuang, orang pakar ekonomi. Bila digulingkan, rupa-rupanya 5-60 bilion ringgit dicuri bawa keluar. Penyangap punya presiden. Ya. Sebab itu kita kena belajar. Ini pengajaran. Sudah. Sebab itu saya akhiri dengan hijratun Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kirim Abdullah bin Maktum. Abdullah pergi ke Madinah, latih mereka, persiapkan mereka supaya faham Islam, baca Al-Quran. Hantar seorang lagi, Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi latih orang, dia siap. Bila siap, Allah tala'al badarul alaina, orang sambut, kerana orang dah siap. Perubahan itu dia boleh terima. Dia tahu perjuangan. Orang Ansar terima Muhajirin, tempat makan, tempat tinggal. Dia tahu arti perjuangan. Dia taat kepada pimpinan. Dia hidupkan suasana jamaah yang baik. Dan ini yang kita nak ada dalam semangat hijratun Nabi Muhammad SAW. Ada kebangkitan, tapi sebelum kita menjaga kebangkitan, ada juga derita rakyat dan umat Islam. Paling akhir, serangan Israel biadab terhadap rakyat Palestin, terutama di Gaza. Umat Islam 1 bilion, negara Islam kaya, tapi seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara, orang dibunuh, wanita dibunuh, anak kecil dibunuh. Kalau ada seorang anak kecil mati dibunuh di Amerika, riuh satu dunia. Kalau seorang wanita terbunuh di Israel, riuh derita satu dunia. Rakyat Arab dan Palestin ini dibuat seperti hamba dalam dunia sekarang. Sebab itu rakyat dan umat Malaysia ini harus bangkit bantah. Nak suruh, nak tunggu Datuk Najib lambat dia dapat kenyataan. Ya, sudah. Sebab itu kita harus bantah sekeras-kerasnya kezaliman dan kebiadaban Israel yang berterusan. Hanya dengan pimpinan yang kuat dan tegas yang boleh kita harap boleh rombak sikap biadab seperti ini. Sebelum ini Rohingyas, umat Islam Myanmar, Azizah tulis surat kepada Aung San Suu Kyi, bagi tangan kepada dia. Isteri Perdana Menteri Turki Aminah telefon Azizah dan bagi tahu ke Azizah dia nak pergi ke Myanmar. Isteri Perdana Menteri Turki nak pergi tengok. Kita isteri-isteri Perdana Menteri dekat Malaysia, jiran, tak pergi tengok pun. Bila tanya Najib, kita tak boleh campur urusan dalam negara orang. Najib, dengar abang kamu cakap, ini bukan campur tangan politik. Orang kena bunuh, rumah dibakar, perempuan dirogol, orang dibunuh, dan kamu kata tak boleh campur? Apa jenis pimpinan yang tak ada maruah macam ini? Orang jauh, isteri Perdana Menteri Turki boleh terbang, telefon Azizah, boleh tak kita pergi sekali? Azizah tanya saya kena pergi. Kebetulan kedutaan Burma tahu, dia lambatkan bagi visa, tak boleh pergi. Isteri Perdana Menteri Turki Aminah pun dia tahu, dia tak ajak isteri Perdana Menteri Malaysia.
Bukan habis shopping di rumah. Dia ajak Azizah. Ini dia gambar isteri Perdana Menteri Turki menangis melihat wanita Rohingya. Mana dia pimpinan kita? Apa Datuk Najib kata? Tak boleh campur urusan dalam negara. Saya kata, pemimpin ini bukan jenis pemimpin. Cakap di kampung bukan menggarang. Depan dengan Amerika, dengan berumah. Tak, kita jangan campur, jangan gaduh. Mana nak ada pendirian? Ya? Yang tahu fitnah. Oh, Pakatan Rakyat Anwar Soros. Tak tahu keluar yang jumpa Soros Mahathir. Najib diam-diam jumpa Soros. Bila orang tanya, tengok tu, sengih, ya Allah, Mahathir. Ish. Ini yang anggap orang alat Soros apa? Sudah. Kamati nyamu tu. Dah menyampah tengok. Baik. Datuk Najib, bila orang tanya bongkar, dia jumpa Soros secara rahsia di New York. Bila orang tanya, saya pergi ke New York, bukan saya pergi jumpa, tapi George Soros jemput saya, jadi saya jumpa lah. Apa punya jawab macam itu? Sudah. Jumpa Soros takut, jumpa Presiden Amerika takut. Tadi Saifuddin Nasution cakap soal perwajar, soal beras Syed Mokhtar. Berani dia unik. Boleh, betul kan ni? Petanam padi tidak dapat pembelaan. Toke untung 100 juta. Daripada mana? Penanam padi. Penanam padi siapa? Melayu. Hidup Melayu. Yang hidup Syed Mokhtar. Syed Mokhtar berai, gula. Orang Melayu, Cina, India bayar harga tinggi. Baru ni naik lagi 20%, 20 sen. Perdana Menteri tolong umum. Dia tolong pertahan syarikat ni. Tuan-tuan dan perempuan terima 20 sen sikit saja. Tak usah makan gula banyak. Sikit gula cukup. Minyak harga naik, tak payah naik kereta. Naik basikal, tak payah pakai minyak. Mendanya pemimpin. Jadi takut. Jumpa Syed Mokhtar takut. Jumpa Yue Tengley takut. Jumpa George Soros takut. Jumpa Obama takut. Wanita UMNO dengan penipuan keluarga 256 juta ringgit yang Rafizi bongkar. Sekarang Rafizi ini dakwah. Sudah saya bagi tahu kawan-kawan di Kemaman, rakyat mesti bangkit, pertahan anak-anak muda macam Rafizi ini. Dia berjuang untuk kita. Ya. Apa? Dia bongkar, dia yang kena. Datuk Najib berani buat apa? Menteri Wanita. Dia jadi Menteri Wanita. Orang lelaki pertama dalam sejarah dunia daripada Nabi Adam sampai sekarang yang jadi Menteri Wanita. Jadi tak berani. Tadi jumpa Obama takut, wanita UMNO dia takut, nak buang, nak ganti orang lain tak berani. YTL, Yue Tengley tak berani, Syed Mokhtar tak berani, balik rumah lagi tak berani. Nak pimpin tak boleh, pimpin ni kena berani. Kerana ada risiko. Saya tahu, bukan nak suruh berani. Lepas tu saya bagi nasihat Rafizi. Dan baru ni Nur Izzah sekarang ni, Ustaz UMNO apa bukan main. Jaga akidah. Nur Izzah suruh Melayu murtad. Melayu mana yang dia suruh murtad ni? Ini ambil ayat sekerat-sekerat. Ingatlah dulu masa saya dengan Israel, Anwar kata tak apa sokong Israel. Anwar kata tak apa, kita pertahan Israel. Orang Melayu pada susah hati. UMNO lah. Waktu UMNO cakap, inilah Anwar ni bukan dia Abim dulu, sekarang dia sokong Israel. Ini tengok kenyataan dia. Apa kenyataan saya? Saya kata Israel mesti bebaskan Gaza, undur daripada jajahan Arab. Israel mesti serahkan Baitul Maqdis tanpa gangguan, kerana itu kota suci agama Islam. Israel mesti pelihara Masjid Al-Aqsa di bawah tangan umat Islam Palestin. Kalau semua ini dikawal, saya tak ada masalah dengan Israel. TV3 keluar apa? Anwar kata saya tidak ada masalah dengan Israel. Yang awal tu padam. Inilah
penjahat, pemfitnah besar. Siapa punya TV3? UMNO. Siapa punya utusan Malaysia? UMNO. Tapi nak fitnah buat apa? Kamu kan orang Islam. Kamu kan orang Islam, kan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Takkan besok tidak? Saya sebenarnya, saya tahu perangai puak ni, tahu tak? Saya pernah nak ambil dulu, disegar oleh TV, oleh utusan. Bila saya jadi menteri, dia Datuk Seri, ada dulu saya minta maaf lah, ada dulu kata sebenarnya bukan saya. Saya masa dia tulis utusan, tulis kutuk Datuk Seri itu, saya masa tu cuti di Jerman. Percayalah ni, insya-Allah pilihan raya bulan 12 ke 1 ke 2 ke 3, insya-Allah kita tawan Putrajaya. Bila kita tawan Putrajaya, orang ni beratur. TV3 utusan beratur. Dia kata, Datuk Seri, yang mengenai berita TV3 tiap malam tu, sebenarnya bukan saya. Kamu editor? Tak, saya sebenarnya hati saya. Memang hati saya memang sokong Datuk Seri. Sungguh tak percaya, tanya isteri saya. Tapi yang ni saya kerja tu, saya minta maaf. Itu saya lalu gaya tangan, tarik tangan, aku nak terajang beri juga. Tapi saya tak sampai hati itulah. Dunia dah tunjuk sudah, hina kita berapa puluh tahun, 15-14 tahun. Lepas tu kata kita habis sabar. Izam, Nurul Izam, saya kata tak apa, sabar, kamu kena seminggu. Pak kamu dia kena 14 tahun. Ya. Tapi Allah Maha Kaya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kita jangan duka cita sangat. Ini ujian daripada Allah, kita jangan terima dengan sabar. Sebab apa saya kata begitu? Sebab apa saya kata begitu? Sebab terbukti. Tengok Datuk Yusof Zainal Abidin. Siapa dia Yusof Zainal Abidin? 98 dia dalam tim pendakwaan kes saya yang pertama. Bukan dia nombor 1. Nombor 1 Mukhtar, dah mati dah. Nombor 2 Gani Patel, hidup lagi, berat lagi, jahat lagi. Nombor 3 Yusof Zainal Abidin. Tahun 2008 dalam kes yang kedua, Datuk Yusof dia nombor 1. Dia yang dakwah. Apa jadi? Habis dakwah, saya menang kes, telefon, beginilah tu Ziano. Sudahlah. Saya tak mau Datuk Usman orang. Boleh tak saya kerjasama dengan kita? Saya sanggup jadi lawyer bela Datuk Seri. Aku kata, ni drama Hindustan kan? Tapi itu dia sudah jadi. Sekarang ini Datuk Yusof Zainal Abidin jadi lawyer saya, lawan kerajaan. 14 tahun dia lawan saya. Sekarang tak semena-mena dah habis. Dah. Saya tak mau dah. Saya tak mau terlibat dengan mereka lagi dah. Saya tak mau campur dengan peguam negara. Saya nak pertahankan kebenaran dan keadilan. Saya sekarang bersama Datuk Seri. Semua fail dia baca. Dia tengok kes semuanya sekali. Dia tahu semua. Dia pertahan kita. Yang ketua wanita UMNO di Kemaman ni tak tahu apa ya. Nak marah aku pasal apa? Tak tahu apa. Oh liwat. Oh Yahudi. Dia, ni orang yang tengok fail semua. Dia kata, Datuk Seri saya tak mau dah. Saya tak mau dah. Cukup. Orang yang dah tengok every single detail. Dia kata no. Sudah. Allah Ma'ana. Allah Ma. Ini berkat doa. Tan Sri Musa Hassan. Kenal Musa Hassan? Aku kalau ikut lah. Saya kata, tapi saya Anwar Ibrahim. Kalau saya setakat Anwar Ibrahim, saya nak marah boleh, nak dendam boleh. Tapi saya dibagi amanah untuk pimpin. Kalau saya nak pimpin, kalau sudah fikir nak dendam, nak dendam, tak jadi perintah. Saya tak nak dendam. Saya nak maafkan. Maaf deh, saya maafkan. Saya tak mengacau dia. Biar dia demam sendiri. Sebab saudara, saya nak tumpu, nak tadbir negara. Saya nak tumpu, nak pastikan rakyat baik. Dengar malam ni ya. Orang Kemaman tengok, insya-Allah kami PAS, DAP, keadilan kami perintah. Kalau saya diberi amanah, saya nak buktikan saudara, kita boleh takbir dengan adil. Kita nak buat sedaya upaya nak ubah politik supaya rakyat itu boleh dimartabat, dinaikkan. Ini niat saya. Ya, itu niat saya. Marah sampai tak marah
Malu siapa tak dimalukan? Diaibkan, dihina, pencen dirampas, ditelanjang, dipukul, setengah mati, berdarah. Anak isteri tak tahu ke mana. Siapa yang tak tahu? Nasib baik dapat air. Tua mu. Tidak kawan tu seri kau. Air kosong. Hai dah ni. Sudah ya. Udah dah. Saya rasa dah betul-betul. Minta maaf lah, bukan saya nak cakap peribadi. Tapi kena tiap-tiap hari, siapa tak rasa? Tapi kalau saya ikut perasaan, tak jadi nak takbir. Macam nak fikir macam Rafizi sebut cukai kereta, PTPTN Saifuddin sebut tadi. Ni soal hutang perwajar, hutang rakyat. Macam mana nak fikir nak geram ni, nak geram. Dia tak boleh. Sebab itu tak apalah. Tak apalah. Itu salah. Kita tadbir dengan baik. Saya tak mau pikiran saya ganggu dengan soal-soal itu. Sebab itu bila Musa Hassan datang ke mahkamah bulan lalu, dan dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian pergi ke mahkamah, kata dia tarik balik tuduhan dia semua kepada saya. Oh, mulut tu. Saya kata ni drama Tamil yang kedua. Dia tarik, habis itu dia keluar, angkat tangan, untuk Assalamualaikum. Saya kata Waalaikumsalam. Sudahlah nak? Sudah? Tak apalah ya. Kita sambunglah pula cerita yang baik. Ya sudah. Jadi saya yang ceritakan begini karena Musa banyak dia tahu. Banyak dia tahu. Sudah. Orang-orang yang macam ini akhirnya macam mana pun dia ambil keputusan. Dia tak mau lagi bersama mereka. Sudah.